Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada slot PDP RRBT tingkatan 1 bersama saya Cikgu Aina. Diharapkan semua murid berada dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Okey, ini ialah gambar-gambar tugasan yang telah dihantar oleh kamu. Tahniah diucapkan kepada kamu yang telah menyiapkan tugasan dan kerja sekolah yang saya berikan. Okey, sebelum saya memulakan PDPR hari ini, okey, kita imbas kembali atau ulang kaji semula apa subtopik-subtopik yang telah kamu belajar untuk minggu-minggu sudah. Okey, yang pertama, kamu ada belajar apa? Okey, yang pertama kamu belajar definisi ataupun maksud-maksud. Maksud-maksud bagi apa? Okey, maksud bagi reka bentuk, maksud bagi teknologi dan juga maksud bagi reka bentuk dan teknologi. Okey. Ini semua saya harap kamu boleh ingat ya apa maksud-maksud bagi ketiga-tiga ini. Okey, subtopik yang kedua yang kamu dah belajar ialah dua bidang reka bentuk. Ada berapa bidang? Ada dua bidang dalam reka bentuk iaitu bidang abstrak dan juga bidang konkret. Okey, subtopik yang ketiga minggu lepas kamu dah belajar ialah elemen. Ada berapa elemen? Ingat lagi? Okey, betul ada 7 elemen. Jadi apa yang kamu kena ingat ialah 7 elemen. Fungsi bagi setiap elemen, jenis-jenis elemen tersebut dan contoh bagi setiap elemen. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk prinsip reka bentuk. Ini subtopik seterusnya ialah prinsip reka bentuk. Okey, objektif untuk hari ini. Okey, di akhir pengajaran kamu mestilah tahu untuk menyenaraikan 7 prinsip reka bentuk berserta dengan contoh bagi setiap prinsip. Okey, jadi mari kita lihat 7 prinsip reka bentuk. Okey, ini 7 prinsip reka bentuk saya dah ringkaskan dalam satu kertas. Okey, ini 7 prinsip ni hanya untuk tingkatan 1 saja ya. Nanti naik tingkatan 2, naik tingkatan 3, kamu akan ada penambahan prinsip-prinsip. Okey, mari kita lihat prinsip pertama. Okey, prinsip pertama apa? Prinsip pertama ialah keseimbangan. Okey, prinsip pertama tadi ialah keseimbangan. Okey, kamu tengok apa maksud keseimbangan? Okey, keseimbangan ialah keadaan yang seimbang atau berpadanan. Okey, ada dua jenis keseimbangan iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetri. Saya dah bagi contoh dalam ni, tengok ini ialah keseimbangan simetri. Dan ini ialah keseimbangan asimetri. Daripada gambar saja kamu dah boleh nampak perbezaan keseimbangan simetri dan juga keseimbangan asimetri. Okey, untuk keseimbangan simetri yang ini atau kita panggil dia keseimbangan formal. Okey, dua-dua bahagian kiri dan juga bahagian kanan ada keseimbangan, seimbang, sama. Okey. Bahagian kiri dan bahagian kanan sama banyak sebelah sini, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, tetapi untuk keseimbangan asimetri, kamu tengok yang ini, inilah keseimbangan asimetri. Sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tidak sama, tak sama banyak. Walaupun dia tidak sama, tidak seimbang, tetapi dia masih dikira keseimbangan, seimbang. Kalau kamu tengok dia masih dalam keadaan seimbang. Okey, tapi ini dipanggil keseimbangan simetri. Okey, kita tengok contoh. Ini contoh-contoh aplikasi keseimbangan simetri pada bangunan. Ni bangunan kat mana? Ini masjid apa? Okey, ni ialah keseimbangan simetri. Kenapa keseimbangan simetri? Kalau saya belah dia kiri dan kanan ini, dia sama, dia sepadan, dia seimbang. Sini ada satu tugu, sini pun ada satu menara. Okey. Lagi contoh yang lain ini keseimbangan simetri bila saya belah tengah-tengah dia, sebelah kiri dan sebelah kanan sama banyak, sama padan. Okey, itu ialah contoh keseimbangan simetri. Okey, ini pula ialah contoh bagi keseimbangan asimetri. Okey,
aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk keseimbangan asimetri. Kita tengok yang pertama yang ni. Okey, bila saya belah tengah-tengah. Okey, saya belah tengah-tengah. Kiri dengan kanan tak sama padan, tak sama banyak. Tetapi kalau kamu tengok dengan mata kasar, dia masih dalam keadaan seimbang. Sebab tu kita kategorikan dia dalam jenis keseimbangan asimetri. Okey, gambar kedua yang bawah ini hitam putih. Saya belah tengah-tengah. Okey, dia tak seimbang, tak sama banyak. Kiri dengan kanan tak sama banyak. Sebab sebelah sini tak ada pula loceng. Tapi bila kita dirikan dia, mata kita masih nampak benda ni seimbang. Okey, ini ialah dinamakan keseimbangan asimetri. Okey, kita tengok contoh ketiga. Ni yang gambar kat mana ni? Saya belah tengah-tengah. Okey. Okey, seimbang tak seimbang? Tak seimbang. Sini lagi banyak. Ada benda ni lagi banyak. Sebelah kanan. Sebelah kiri ni kurus sikit. Okey. Tapi bila kita tengok dengan mata kasar, dia masih seimbang. Okey. Contoh keempat. Ni sama dah tadi dengan sofa. Bila saya belah tengah-tengah, okey, tak sama padan. Tapi masih dalam keadaan seimbang. Okey, ini adalah contoh kelima. Belah tengah-tengah. Okey, kiri dan kanan tak sama banyak. Tapi masih dalam kategori keseimbangan asimetri. Okey, itu ialah prinsip pertama dalam reka bentuk, iaitu keseimbangan. Keseimbangan ni prinsipnya memang senang saja. Okey. Okey, untuk prinsip kedua. Prinsip kedua yang ini, pengulangan. Apa maksud pengulangan? Ulang-ulang. Apa yang diulang? Okey, maksud pengulangan ialah penyusunan semula objek secara berulang dari segi saiz dan bentuk. Kenapa nak diulang-ulang? Tujuan dia ialah untuk menghasilkan satu pola atau corak yang menarik. Okey, ni contoh dalam buku teks. Kalau kamu tengok nanti, bila dapat buku teks, bila kamu tengok, okay, dia berwarna-warni sebenarnya. Tapi sini tak berwarna-warni lah. Dia menarik sebenarnya. Okay. Contoh paling senang ni pada jam. Okay. Corak pada jam. Okay, ni ulang apa? Ni dia ulang bentuk pensel. Okay. Ini dia ulang bentuk apa ni? Apa ni? Bentuk apa ni pun saya tak pasti. Okay. Itu dia pengulangan. Prinsip pengulangan untuk menghasilkan satu pola atau corak. Okey, ini ialah contoh aplikasi prinsip pengulangan pada bangunan. Nampak apa yang dia ulang? Ni dia ulang-ulang. Okey, dia ulang-ulang untuk membentuk bangunan. Ni dia ulang apa? Tiang ni. Okey. Yang ini dia ulang apa? Cermin dia. Okey, dan juga tingkat dia. Okey, ini pun ada prinsip pengulangan pada menara ini. Okey, tadi tu ialah prinsip kedua, iaitu pengulangan. Okey, kita masuk pula prinsip ketiga. Prinsip ketiga ini ialah kontras. Okey, kontras ni pun senang saja. Okey, apa maksud kontras? Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Contohnya pada saiz, besar, kecil. Okey, panjang, pendek, dekat, jauh. Okey, kalau kamu tengok kat bawah tu, ada sofa. Sofa kecil dengan sofa besar. Jadi, bila kita letakkan di sebelah-sebelah, nampaklah dia ada kontra daripada segi saiz. Okey, ini ialah contoh-contoh bagi aplikasi prinsip kontras. Jadi saya bagi yang berwarna pula supaya kamu lebih nampak. Okey, apa itu kontras tadi? Perbezaan yang ketara pada ciri elemen. Okey, pada tekstur ada perbezaan dari tekstur, perbezaan pada kedudukan, perbezaan pada warna, perbezaan pada saiz, perbezaan pada bentuk atau perbezaan pada ruang. Kenapa adanya kontras? Untuk menyelahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus.
Okey, kalau kamu tengok contoh nombor 1, gambar 1, gambar pemandangan. Okey, dekat sini kamu rasa apa prinsip kontras yang digunakan? Okey, tengok dia. Yang pertama boleh nampak dari segi apa? Warna. Warna bangunan dengan warna awan. Lagi kamu nampak apa perbezaan dia? Kontra dia. Perbezaan bentuk bangunan ni. Tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat bawah dengan tingkat atas. Yang ini bentuknya lain. Tingkat atas pula bentuknya lain. Okey, itu ialah kontra, perbezaan. Okey, gambar yang kedua. Okey, kalau kamu tengok gambar yang kedua, apa yang kamu nampak dulu? Mestilah kamu nampak warna. Warna-warna yang berbeza. Ada warna-warna bertentangan. Ada warna ungu. Ada warna hijau muda. Ada warna biru. Ini nampak tak perbezaan warna? Sebab itulah adanya prinsip kontras dalam contoh kedua. Okey, ada lagi tak prinsip kontras dalam contoh kedua ni? Okey, ada. Contohnya apa lagi? Bentuk meja yang ini lain, bentuk meja yang ini lain. Okey, ruang. Ada ruang yang jauh, ruang yang dekat. Itu ialah prinsip kontras. Okey, untuk contoh ketiga. Ni paling nampak apa? Inilah, tiba-tiba ada warna hijau kan kat sini. Yang semua macam warna kusam-kusam. Yang ini warna hijau. Okey, ni ialah kontras warna. Okey, nampak tak apa maksud prinsip kontras? Okey, dia ialah perbezaan dari segi elemen. Okey, kita teruskan dengan prinsip keempat. Prinsip reka bentuk yang keempat ialah kepelbagaian. Okey, prinsip yang keempat ialah kepelbagaian. Okey, apa maksud kepelbagaian? Kepelbagaian ialah aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Okey, tujuan kepelbagaian adalah untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Okey, kalau kamu tengok contoh, tapi contoh ni tak berapa nak berwarna, jadi dia tak adalah berapa nak menarik. Okey, ada kepelbagaian apa dalam ni? Okey, dia ada kepelbagaian dari segi bentuk. Okey, kalau sebenarnya dia ada berwarna, jadi daripada segi warna. Okey, jadi kita tengok contoh-contoh kepelbagaian yang lain yang lagi kamu boleh nampak. Okey, ini lagi kamu nampak prinsip kepelbagaian yang digunakan, yang diaplikasikan dalam sesuatu bangunan ini. Okey, saya ulang balik ya. Apa maksud tadi kepelbagaian? Penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Tujuan dia ialah untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Okey, kamu tengok sini. Bangunan ni lah paling menarik kan? Kenapa dia menarik? Sebab dia ada pelbagai. Pelbagai warna. Lagi pelbagai apa? Pelbagai bentuk. Pelbagai corak. Ada corak-corak. Okey. Ini ialah contoh kepelbagaian. Okey, kita tengok pula prinsip yang seterusnya. Prinsip kelima ialah kesatuan. Apa maksud kesatuan? Semua bahagian elemen bergabung. Okey, dia punya keyword kat sini ialah kesemua bahagian elemen bergabung untuk membentuk image atau idea. Okey, yang paling senang tengok contoh yang ini. Okey, contoh yang diberi ni. Okey, dia bergabung untuk membentuk satu image. Okey, kat sini apa yang bergabung? Bentuk bunga bergabung. Okey, dia ada warna sebenarnya. Warna bergabung. Okey, kita lihat lagi contoh yang boleh kamu nampak. Okey, ini ialah contoh untuk prinsip kesatuan. Okey, contoh 1, contoh 1, contoh 2, contoh 3. Okey, yang paling kamu nampak contoh yang mana? Contoh yang ketiga ni. Memang nampak kesatuan dia. Kesatuan daripada segi apa? Tengok elemen apa yang bergabung dekat sini. Pertama ialah elemen bentuk. Okey, dia ada bentuk yang bergabung untuk membentuk satu bangunan.
Okey, jadi ada elemen apa? Warna. Okey. Okey, tekstur mungkin ada. Jadi tekstur macam mana yang bangunan ini? Licin. Okey. Itu ialah contoh prinsip kesatuan. Okey, kita masuk prinsip seterusnya ialah prinsip keringkasan. Ya. Prinsip ke-6 ialah prinsip keringkasan. Nama pun ringkas, jadi dia tak terlalu kompleks. Apa maksud keringkasan? Idea yang kompleks perlu diolah dalam bentuk yang ringkas. Tujuan dia supaya senang diingati. Contohnya lah ini kerusi. Ringkas saja kan kerusi dia. Dia tak ada terlalu kompleks, ringkas saja supaya orang lagi tertarik dan senang nak digunakan. Okey, ini contoh-contoh prinsip keringkasan. Slipper sekarang kan lebih semudah slipper keringkasan. Orang buat slipper supaya lebih mudah untuk dipakai. Tak adalah tali berbelit-belit. Nak kena apa? Nak kena ikat dulu. Okey, ini lebih ringkas, sarung sahaja. Okey, lagi kamu nampak ini keringkasan pada pintu. Okey, tak ada corak-corak. Dia ringkas tapi dia menarik. Ni ringkas daripada segi apa? Bukan buah ringkas ni lah. Keringkasan untuk beg. Beg pergi shopping contohnya. Lebih ringkas. Ni tadi contoh sama. Kerusi. Okey, ni apa? Ini kerusi juga. Okey, dan ni apa? Tali jam ke apa ke? Okey, tapi dia ringkas. Okey. Okey, masuk pula prinsip yang terakhir iaitu harmoni. Okey, apa maksud harmoni? Harmoni bermaksud kita lihat sesuatu yang dapat memberi kedamaian dan keamanan. Okey, ni maksud dia kat sini ada. Sesuatu yang memberi keamanan dan kedamaian. Bila kamu tengok sesuatu, rasalah aman dia, rasalah kedamaian dia. Contohnya paling senang, laut, gunung, pokok, awan, langit. Okey, yang berada dalam keadaan harmoni. Okey, selalunya harmoni ni kita gunakan ton warna yang hampir sama. Dan kadang-kadang kita boleh gunakan warna yang kontra. Okey, ini ialah contoh prinsip harmoni. Kalau kamu tengok gambar, kamu rasa aman tak? Damai tak kamu tengok gambar? Okey, kalau kamu rasa aman dengan damai, itu bermaksud ada aplikasi prinsip harmoni. Okey, selalunya yang ini untuk diaplikasikan dalam ruang-ruang, ruang rumah, ruang pejabat. Okey, ini ialah prinsip harmoni. Okey, jadi saya dah habis terangkan ke-7 prinsip reka bentuk. Okey, sekarang kita ulang sama-sama ya. Apa dia 7 prinsip itu? Okey, yang pertama ialah ulang sama-sama, keseimbangan. Yang kedua ialah pengulangan. Yang ketiga ialah kontra. Yang keempat ialah kepelbagaian. Yang kelima ialah kesatuan. Yang keenam ialah keringkasan. Dan yang ketujuh ialah harmoni. Jadi ada 7 prinsip reka bentuk yang kamu belajar hari ini. Jangan tertukar dengan elemen. Ingat lagi tak apa elemen yang kamu dah belajar minggu lepas? Kita ulang balik. Apa dia? 7 elemen. Okey, 7 elemen ialah garisan, saiz, tekstur, rupa, bentuk, warna dan juga yang ketujuh ialah ruang. Okey, jadi untuk yang terakhir sekali, mari kita membanding beza untuk elemen dan prinsip. Okey, saya dah ada sini bagi satu gambar kasut. Okey, kasut. Okey, dekat kasut ni kamu tengok betul-betul. Okey, apa elemen yang digunakan? Apa prinsip yang digunakan untuk menghasilkan kasut ni? Okey, inilah 7 elemen dan 7 prinsip. Okey, yang pertama garisan. Ada tak garisan? Okey, ada tak? Ada. Saya nampak ada garisan. Ni garisan. Okey, contohnya itu garisan.
Jadi garisan ada, kita tanda garisan. Okey, warna. Ada tak elemen warna kat sini? Ada. Kat mana elemen warna? Ada gunakan warna turquoise dengan warna hijau ni. Okey, ada. Okey, saiz. Ada tak elemen saiz? Elemen saiz? Ada, saya nampak ada. Kat mana? Dekat bulat yang besar ni dengan bulat yang kecil ni. Itu saiz, elemen saiz ada. Okey, kita tengok. Okey, tadi ada apa? Garisan ada, warna ada, saiz ada. Tekstur. Ada tak? Okey, tak ada. Saya tak nampak ada tekstur. Kita pangkal. Bentuk. Ada tak bentuk? Tak ada bentuk. Rupa. Ada kan rupa? Bulatan. Okey, ada bulatan. Jadi rupa ada. Okey, dan ruang. Ada tak ruang? Tak ada. Okey. Itu ialah contoh-contoh macam mana kita nak mengaplikasikan elemen. Jadi kita tengok pula prinsip. Ada tak prinsip keseimbangan? Ada. Dia keseimbangan simetri ke asimetri? Keseimbangan asimetri. Okey. Pengulangan. Ada tak prinsip pengulangan? Ada tak? Ada. Kat tali kasut ni dia ulang corak-corak dia untuk menghasilkan tali kasut ni. Itu ialah pengulangan. Kontra. Ada tak kontra? Ada. Ada kontra saiz dengan kontra warna. Ni dia bulatan-bulatan kecil ni, itu kontra. Dan warna yang nampak kontra kan? Turquoise dengan warna hijau ni. Okey, kepelbagaian. Ada tak? Okey, tak ada. Okey, keringkasan. Ringkas ke tak kasut ni? Kalau kamu rasa ringkas, kita tanda ringkas. Harmoni. Harmoni tak? Tak berapa nak harmoni lah. Okey, kesatuan. Kesatuan tu tadi apa? Semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej. Jadi, elemen-elemen bergabung untuk membentuk kasut. Itu contoh macam mana kita nak membanding beza elemen dan prinsip. Selalunya soalan-soalan macam ni dia akan bagi kamu satu contoh. Jadi, kamu kena senaraikan. Ada elemen apa? Ada prinsip apa? Jadi, jangan tertukar 7 prinsip dan 7 elemen dalam reka bentuk. Okey, jadi dah habis slide saya. Sekian, terima kasih.